Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani, rakaman dilakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Dan dalam era PKP bersyarat, kita sudah melalui hampir 2 bulan, memasuki 3 bulan. Bagaimana kita melihat alam sekitar. Situasinya berubah sama sekali. Apa yang kita rasa sekarang, udara yang kita hirup semakin segar rasanya, tidak ada pencemaran yang mendadak dan juga seperti mana sebelum era PKP 18 Mac lalu. Begitu juga apabila kita mendongak ke langit, begitu biru sekali langit kita saban hari setiap kali kita bangun dari tidur, dan situasi juga di perairan kita sama ada di parit, di sungai dan juga di laut. Pencemaran semakin kurang apabila kita lihat sungai-sungai di belakang rumah kita ataupun sungai-sungai yang besar yang melingkari kawasan lembangan kita. Kalau di Kuala Lumpur ini, Sungai Kelang, Sungai Gombak, Sungai Semenyih, kita boleh lihat perubahan warna sungai ataupun warna air yang mengaliri sungai tersebut. Kalau di Melaka sampai ada kelihatan ikan-ikan ataupun anak-anak ikan sepanjang Sungai Melaka yang menjadi tumpat ataupun tumpuan pelancongan sebelum ini. Ini merupakan satu rahmat yang perlu kita hargai, biarpun satu bala yang kita terima iaitu COVID-19, tetapi dalam masa yang sama kita amat menghargai seolah-olah alam bernafas semula yang lebih baik. Dan bagaimana kita terus dapat mengekalkan kelestarian alam ini. Bersama saya di talian Skype sekarang untuk melihat bagaimana dunia ataupun alam terus bernafas dan terus berinteraksi dengan manusia dan juga makhluk lain dalam era COVID-19 ini. Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komo, pengurusi kluster alam sekitar dan juga kelestarian alam Akademi Profesor Negara dan juga fellow utama Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Wajar saya gunakan alam bernafas semula dalam era COVID-19 ini, Prof? Okey, sangat menarik apabila kita mendapat laporan daripada pelbagai pihak di dalam negara dan juga luar negara apabila mereka menyatakan bahawa udara ini semakin bersih, langit biru. Orang-orang di India mengatakan 30 tahun mereka tidak dapat melihat Himalaya dan sekarang dapat melihatnya dengan jelas. Semua ini adalah petanda alam sekitar kita semakin baik. Artinya pencemaran udara, pencemaran air sudah berkurangan. Isu di sini ialah bagaimana cara ini boleh berlaku dan apakah cara ini boleh berlaku berterusan lepas atau pasca COVID-19. Yang jelasnya, kalau kita ambil pencemaran udara, aktiviti-aktiviti negara pada asasnya telah kekurangan. Umpamanya pergerakan kenderaan daripada kapal terbang, kapal di laut, lori, kereta dan sebagainya telah berkurangan. Ada yang mengatakan hingga 45%. Begitu juga industri telah berkurangan. Aktiviti-aktivitinya diberhentikan dan pembakaran gas, pembakaran tenaga fosil jauh berkurangan. Oleh itu, akibatnya kita akan dapat melihat udara yang bersih. Mengapa keadaan ini berlaku? Kerana pada masa ini, pada masa COVID, keupayaan kampungan ruang angkasa kita, udara kita, kawasan udara kita itu adalah jauh lebih rendah daripada rakyat. Jadi mereka memang alam ini dia boleh membersihkan diri dari sendiri. Oleh itu kita akan dapati keadaan ini akan berterusan dalam masa COVID. Tetapi apakah kita boleh harapkan keadaan ini berterusan? Sekiranya kita meneruskan selepas COVID dengan kenderaan yang begitu banyak, dengan perjalanan yang sama, dengan industri yang berjalan dengan keadaan yang sama sebelum COVID, maka hanya beberapa bulan saja selepas COVID, keadaan akan
kembali kepada sedia kala. Pencemaran akan berulang. Okey, Prof. Kita sedia maklum juga bahawa pandemik COVID-19 ataupun coronavirus ini dibawa oleh mikroorganisma virus yang sama ada dibawa oleh binatang liar ataupun yang ada di sekeliling manusia dan menjadi satu pandemik, menjadi satu wabak apabila dijangkiti kepada tubuh badan manusia. Ini juga berkaitan dengan alam, bagaimana kita menghormati mikroorganisma dan juga alam yang sepatutnya hidup dengan cara mereka tetapi diganggu-gugat oleh manusia kerana kita mencari apa yang lebih yang sepatutnya kita lakukan ataupun yang kita makan dan seumpamanya sehingga kita mengusik ekosistem mereka. Jadi seolah-olah alam memaksa kita tarik handbrake ataupun brake tangan kita kerana kita greedy, kita tamak, kita haloba sampai ke tahap tidak boleh dibendung. Sebab itu, apabila pandemik COVID-19 ini, adakah wajar juga kita lakukan sedikit muhasabah bahawa mikroorganisma dan juga kehidupan alam sekitar dan juga binatang liar yang ada di sekeliling kita wajar dihormati ekosistem mereka? Menarik, bila kita bercakap pasal alam sekitar, biasanya manusia akan melihat pada hal-hal yang dapat diperhatikan dengan mata kasar. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, hidupan liar, kawasan lapang, hutan. Tetapi virus, mikroorganism yang kita tak dapat lihat ini adalah sebahagian daripada alam sekitar. Virus ini memang sudah tiada, jauh melampaui banyaknya dengan manusia sendiri atau hidupan-hidupan lain. Dan sebahagian besar daripada virus atau mikrob ini sebenarnya tidak mengganggu manusia. Malah sebahagian besar daripadanya ialah membantu dalam kehidupan manusia. Ini adalah virus pada yang baik. Tetapi kalau terjadi fenomena umpamanya dalam kes COVID-19, ini adalah coronavirus yang dikatakan berasal daripada kelawar dan menjangkiti tenggiling, selepas itu mengalami mutasi dan boleh berpindah ke manusia, dan inilah perkara seperti inilah yang menyebabkan wabak ataupun pandemik yang berpunca daripada virus. Dalam bidang sains, ini disebut sebagai sains kesihatan alam sekitar. Menarik sekali. Artinya, Ya. hidupan-hidupan, virus dan perkara-perkara yang ada di alam yang boleh menyebabkan atau merosakkan kesihatan manusia. Okey, Prof. So, teruskan. Kalau saya boleh ringkaskan, Ya. dengan fenomena ini, dengan pandemik ini, kita dapat lihat bahawa manusia sekarang telah mengetahui bahawa kita juga perlu berhati-hati dengan virus sebab virus juga boleh menyebabkan atau memudaratkan manusia. Okey, dengan apa yang berlaku di hadapan kita sekarang, apa yang kita hirup, udara yang segar, air yang semakin bersih dan juga kehidupan alam sekitar yang semakin hijau, adakah wajar kita lakukan satu benchmark ataupun piawaian semula untuk kita memastikan kita tidak terus alpa ataupun kita meneruskan apa yang kita lakukan sebelum COVID-19 sekurang-kurangnya kepada sumber-sumber yang begitu penting kepada kita, misalnya di Malaysia, iaitu food security, water security dan seumpamanya. Selama ini masyarakat tidak melihat alam sekitar daripada perspektif yang tepat. Kita mengambil kesempatan daripada alam sekitar. Kita menganggap bahawa segala-galanya telah disediakan, umpamanya udara yang bersih. Tetapi sebenarnya alam sekitar ini adalah komponen kehidupan yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Ini kita sebut dalam konteks
perkhidmatan alam sekitar ataupun kadang-kadang kita sebut perkhidmatan ekosistem. Apa maksud perkhidmatan ekosistem? Ringkasnya ialah kehidupan sama ada manusia ataupun kehidupan-kehidupan yang lain memerlukan udara bersih, memerlukan air bersih, memerlukan tanah yang subur yang tidak tercemar untuk pertanian, jadi keselamatan makanan. Jadi kalau kita tidak melihat alam sekitar dalam konteks perkhidmatan alam sekitar ini, kita akan merosakkan alam sekitar sampai kepada satu tahap di mana alam sekitar sudah tidak dapat memberikan keselamatan. Udara menjadi semakin kotor, air menjadi semakin tercemar dan sebahagian besar daripada tanah sudah tidak subur. Jadi inilah isunya. Jadi alam sekitar bukan sekadar okey, kita boleh gunakan sebahagiannya, kita tak boleh gunakan sebahagiannya, tapi kita perlu lihat dari sudut perkhidmatan. Saya selalu menyebut perkara ini dalam konteks alam sekitar tidak memerlukan manusia. Mereka boleh berubah mengikut keadaan. Kita boleh mencemar dia begitu banyak sekali, dengan begitu rakus sekalipun, tetapi apa yang berlaku ialah kerosakan pada dia menyebabkan kemusnahan manusia. Jadi, manusia sebenarnya memerlukan alam kita, bukan alam kita memerlukan kita. Oleh itu, isu melihat keupayaan tampungan alam, terutamanya udara, ruang udara dan juga sungai, lautan untuk membaiki diri, membersihkan diri supaya dia dapat terus memberikan perkhidmatan kepada kehidupan manusia, itu adalah isu yang penting dalam konteks alam sekitar. Apa yang Prof boleh gambarkan apabila kita mendengar berita penyu-penyu di lautan mula mendarat? Kalau di darat kita lihat ada gajah sekumpulannya menyeberangi lebuh raya dan mereka dapat melakukan apa yang mereka patut lakukan, tetapi manusia seolah-olah dikurung di dalam kandang yang dipaksa oleh pihak berkuasa negara masing-masing. Ini adalah satu fenomena yang sangat menarik dan amat saya kagumi. Kita mendapat pelbagai bentuk laporan dan pelbagai bentuk fenomena aneh mengenai haiwan-haiwan ini. Kalau kita lihat di dalam media massa, kita dapat melihat pelbagai jenis haiwan liar yang keluar masuk ke bandar. Tetapi saya ingin menyatakan dua fenomena yang menarik. Umpamanya yang viral semalam ialah sekumpulan memerang yang pergi ke hospital Kota Kinabalu dan duduk di dalam kolam makan ikan-ikan yang dibela di situ. Dua minggu lepas, satu kumpulan lotong 4 atau 5 keluarga dalam 12 ekor begitu datang ke kawasan perumahan saya, duduk di atas bumbung selama 3-4 jam. Seolah-olah manusia tak penting. Dia melompat daripada satu bumbung ke bumbung rumah sebelah, ke bumbung dalam jarak 15-20 kaki. Ya. Dan bila kita melihat dia, dia melihat kita balik. Seolah-olah siapa manusia ini? Saya harap ada ahli sains tempatan atau luar negara yang mengkaji fenomena ini, kerana fenomena ini pada hakikatnya ialah sesuatu yang agak luar biasa. Mungkin ada beberapa perkara yang saya boleh kita jelaskan. Satu daripadanya ialah apabila manusia dah duduk di dalam rumah dan di kawasan luar itu dah tidak ada manusia, mereka mengaku ruang tempat kehidupan mereka telah membesar. Keadaan udara yang semakin bersih juga memberikan satu situasi mereka merasakan, dunia telah berubah. Mungkin saya perlu pergi mengembara ke tempat-tempat yang lebih jauh. Tapi yang jelas dalam fikiran saya ialah
apa yang berlaku seolah-olah seperti haiwan-haiwan ini mengingatkan manusia. Saudara semua, manusia ini semua telah menduduki tempat-tempat yang kami tinggal satu masa dulu. Kami telah dihalau jauh ke dalam hutan dan sekarang anda yang menduduki tempat-tempat kita. Jadi ini adalah satu fenomena pada saya mengingatkan manusia bahawa dunia ini bukan untuk kita sahaja. Dunia ini adalah untuk kita berkongsi dengan haiwan-haiwan yang lain. Kerana haiwan-haiwan yang lain, tumbuhan dan haiwan ini, dia mempunyai fungsi tersendiri di dalam alam sekitar. Dan sebahagian daripada fungsi itu adalah juga untuk membantu perkhidmatan alam sekitar. Prof. Dr. Ibrahim, kalau kita ingin melihat situasi ini dapat dikekalkan sehingga masa-masa akan datang dan kita dapat melakukan satu standard ataupun piawaian yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh semua pemain taruh, terutamanya pihak kerajaan, pihak berkuasa tempatan, badan-badan sivil, masyarakat akademia dan juga syarikat swasta. Misalnya berkaitan dengan apa yang Prof lakukan selama ini apabila untuk menjadikan satu tapak itu sebagai satu tapak geo ataupun biotapak di seluruh dunia. Itu kerja Prof selama ini. Di Langkawi kita ada satu, di Ipoh kita ada satu. Apa yang boleh kita belajar dalam era COVID ini supaya lebih banyak situasi menang-menang ini dapat dilaksanakan dalam semua komuniti kita. Tidak kiralah sama ada kita tinggal di Pangsapuri, kita tinggal di rumah flat kos rendah, kita tinggal di kampung halaman ataupun kawasan rumah panjang, semuanya boleh menjadi satu tapak kehidupan yang lestari sifatnya. Apa yang kita rasa sekarang? Okey, ada dua perkara yang saya rasa saya boleh ulas mengenai fenomena ini, perkara ini. Pertama, saya fikir COVID-19 ini sepatutnya mendefinasi semula pemikiran manusia kepada alam dan tafsiran kita terhadap alam. Saya ingin mencadangkan supaya kita melihat alam dalam 3 konteks. Konteks pertama ialah alam memberikan perkhidmatan percuma kepada manusia. Sekarang ni kita ada duit, kita boleh beli sebahagian daripada perkhidmatan itu. Tetapi sebenarnya perkhidmatan yang kita beli itu diambil dari alam juga. Kita tidak sedar. Sebagai contoh, air bersih. Sekarang ni kita bayar kepada Perbadanan Air setiap bulan dan kita buka pipe. Tetapi air yang diambil oleh Perbadanan bekalan air itu datangnya daripada sungai. Dan itu adalah sumber alam. Kalau sungai kering, berarti pipe air kita tak ada. Yeah. Walaupun kita ada duit, kita tak boleh nak membeli air tersebut. Konteks perkhidmatan alam sekitar daripada perspektif air bersih, udara bersih dan juga tanah yang subur ini adalah asas dalam sebarang dasar-dasar mengenai alam sekitar. Perkara kedua ialah kita perlu hidup di alam bersama dengan hidupan-hidupan yang lain. Kerana hidupan-hidupan yang lain mempunyai fungsinya dan sebahagian besar daripada fungsinya adalah untuk memberikan perkhidmatan alam sekitar. Dan ketiga, cara kita melihat alam sekitar ialah jika kita mencemar alam sekitar, apabila pencemaran itu melampaui batasnya, maka sebenarnya kita membunuh diri sendiri. Bayangkan jika udara kita beracun.
dalam masa beberapa saat dan beberapa minit saja manusia boleh mati. Begitu juga betapa susahnya setengah negara sekarang ini untuk mendapatkan air bersih kerana sebahagian besar daripada kawasan tersebut telah tercemar. Dalam konteks ini, perkara kedua yang saya ingin tekankan ialah kawasan-kawasan yang memberikan perkhidmatan alam sekitar ini perlu kita perluaskan. Pada masa sekarang, di negara kita menganggap hutan simpan kekal adalah kawasan yang memberikan perkhidmatan alam sekitar. Tetapi di kawasan bandar kita sudah tidak ada hutan simpan kekal lagi. Sepanjang sungai di bahagian hilir di kiri kanan tebing sungai sudah tidak ada tumbuhan untuk menjaga sungai dan kualiti sungai. Jadi bila kita membuat pembangunan di kawasan bandar, kita perlu memikirkan hutan bandar, kita perlu memikirkan kawasan rekreasi, dan kita perlu memikirkan komponen atau entiti alam sekitar ini yang lebih di sekitar kita. Geopark yang saya perkenalkan di Langkawi, di Mersing, di Gunung Jerai, di Kinabalu adalah sebahagian daripada agenda kelestarian untuk memperluaskan kawasan yang boleh memberikan perkhidmatan alam sekitar. Tetapi dalam dunia moden sekarang ini, kalau kita cakap pemeliharaan hutan, pemeliharaan gunung gadang, orang tak berapa berminat. Jadi saya gemeling perkhidmatan pemeliharaan disekalikan dengan penggunaan lestari. Jadi sambil kita meraih faedah atau keuntungan daripada pelancong yang datang ke suatu tempat, sebenarnya kita menyediakan satu ruang alam sekitar yang dapat memberikan bekalan dalam konteks perkhidmatan alam sekitar. Pastinya kelompok manusia juga terkesan apabila COVID-19. Sama ada dari aspek kelas ekonomi ataupun strata kehidupan mereka. Bagaimana ini juga menjadi pengajaran kepada kita, Prof. Kemungkinan ini menjadi satu hikmah juga untuk kita riset semula bagaimana kita ingin menjadikan perekonomian kita lebih lestari sifatnya. Pandangan Prof. Ya, sebenarnya formula yang telah diperkenalkan oleh dunia dan juga telah diterima pakai oleh negara kita, iaitu agenda 2030 atau agenda pembangunan lestari adalah berhasrat untuk mengimbangi 3 keperluan penting. Keperluan ekonomi negara dan juga ekonomi komuniti, keperluan kesejahteraan masyarakat termasuk kepada kesihatan masyarakat, dan keperluan menjaga sumber iaitu alam sekitar. Mengimbangi ketiga-tiga ini bukanlah satu perkara yang mudah dan bukan boleh ada satu formula 1/3, 1/3, 1/3 begitu. Saya ambil satu contoh. Kalau kita ambil satu lemangan sungai di bahagian hulu sampailah bahagian hilir, kalau kita ingin membangun di bahagian hulu, mungkin cara membangunnya agak susah kerana kawasannya yang suram, hujan yang lebat dan terjadinya tanah runtuh, maka pembangunan di bahagian hulu mungkin kecil. Tetapi di kawasan muara, kita dapat kawasan yang landai dan tempat membuat perumahan dan industri yang besar, maka kawasan ini boleh dibangun dengan lebih besar. Oleh itu, memikirkan soal trade-off atau mengimbangi tiga-tiga komponen ini, komponen alam, komponen ekonomi dan komponen manusia, kita perlu melihat pembangunan pada satu kawasan yang luas, satu kawasan yang merangkumi ekosistem yang mencukupi, umpamanya satu lemangan. Sekarang ini keadaan kita membagi-bagikan negara kepada
negeri-negeri dan daripada negeri kita bagikan kepada daerah. Tetapi pembangunan di kawasan hilir dengan pembangunan di kawasan hulu Berbeza. adalah berbeza. Ya, berbeza. Trade-off yang kita perlu, trade-off yang perlu kita seimbangi antara keperluan alam dan keperluan ekonomi atau keperluan manusia itu berbeza. Jadi saya harap pasca COVID, pembuat data dan masyarakat mula memberikan perhatian yang serius kepada kepentingan alam dan melihat isu-isu timbal balik pertimbangan antara tiga perkara penting untuk Malaysia ini. Okey, terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Itu tadi Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komo, pengurusi kluster alam sekitar dan juga kelestarian Akademi Profesor Negara dan juga Fellow Utama Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian saja agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.